Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini 4 sesi ya. Ini sesi yang keempat. Saya on air. Pertama dengan kumpulan siswa Zah, saya buat live kat Facebook. Lepas tu diikuti dengan meeting fakulti sampai pukul 2, bukan pukul 2 Kayak 2 suku lebih kurang macam tu. Lepas tu pukul 3 sambung pula dengan kelas master saya. Okey, ada presentation dengan salah seorang student master, dan yang keempat adalah penerangan yang cuba saya buat. Okey, sebelum saya terlupa, besok ada satu live lagi, maybe yang terakhir untuk minggu ni. Saya telah menghimpunkan 6 orang. Okey, termasuk moderator, untuk berbincang satu isu yang simple sahaja. Apa sebenarnya kita boleh belajar daripada sistem pendidikan yang berlaku di luar negara. Maka saya telah menjemput kawan-kawan saya daripada Denmark yang pernah berada di Denmark, yang pernah belajar di UK, yang pernah belajar di Jepun, dan juga 2 orang guru yang cemerlang. Satunya mengikuti program pertukaran dengan guru Korea, dan seorang lagi tu guru Cikgu Helmi yang jadi guru adiwira kebangsaan. Maknanya guru yang terbaik level nasional, dan dia selalu pergi ke luar negara ya, mewakili Malaysia. Okey, itu untuk besok. So harap beritahu kawan-kawan untuk kita berkongsi, maybe 1 jam, maybe 2 jam ya, sebab panel 5 orang ya. Okey, tapi dalam masa itu saya cuba nak bercerita pada petang ini. Kerana kita kadang-kadang bercakap daripada satu pandangan umum, satu general statement. Okey, kalau daripada perspektif pembentukan kurikulum, okey, ini orang kurikulum selalu cakap lah, saya tak pasti setakat mana dia boleh cakap, saya pun tak apa nak dengar pun. Okey, yang kita tahu kita ada di SKP, okey, kita tahu kita ada buku teks, kita tahu kita ada kind of kurikulum KBSM, KBSR, KSSR namanya kan, yang itu kita dengar lah. Okey, saya cuba nak melihat daripada perspektif asal usul kurikulum, dan asal usul manakah yang telah kita ikuti dan kita anuti. Okey ya, dan kenapa kita jadi begini dan kenapa kita tak jadi begitu. Okey, ada 3 pendekatan kurikulum. Satu, Tyler. Ini orang kurikulum tahu ya, orang tak kurikulum dengar je Tapi kita nak faham kenapa kita jadi macam ni, tak jadi macam tu. Okey, supaya kita bercakap ada asas. Jangan kita marah sana marah sini tapi tak ada asas. Pertama, Tyler dia membawa satu idea didaktif. Nanti saya cerita kenapa. Didaktif ni daripada general kepada spesifik. Yang kedua adalah TABA, TABA. Tadi TYLER ya. Macam Tyler Smith ya. Tyler, lepas tu TABA. TABA pula lebih kurang sebalik. Daripada kecil induktif kepada besar didaktif. Dan yang ketiga, Sternhouse. Okey. Kalau terlupa nak sebut Sternhouse ya. Dan dia ni lebih kurang in between. Okey ya. Falsafah kurikulum Tyler yang pertama, yang katakan didaktif, dia bermula dengan satu objektif yang besar yang telah ditentukan oleh pihak yang berautoriti, expert. Okey, expert dalam masyarakat, expert dalam pendidikan, okey, maybe expert kanak-kanak ataupun pelajar Maka sumber-sumber ini dibawa masuk, dijadikan satu objektif yang besar. Okey, ataupun blueprint. Jadi kalau kita katakan kita ada PPPM, Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Okey. PPPM, Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia, itulah blueprint. Jadi apa pun yang berlaku di Malaysia ni, expert yang bertindak menyediakan
objektif untuk dicapai oleh kurikulum kita. Kita tak cukup dengan expert di Malaysia, kita ambil pula orang luar untuk mereka bentuk kita punya kurikulum. Jadi dia seperti besar, akhirnya turun ke peringkat kementerian, pejabat negeri, ke peringkat sekolah dan akhirnya kepada pelajar. Dan akhirnya ibu bapa. Ibu bapa hampir tidak ada suara nak kata apa-apa dengan tentang kurikulum. Tahu dah siap saja. Maybe mereka ada buat juga perbincangan dengan ibu bapa, tetapi pada asasnya ia adalah satu daripada pembentukan daripada pihak yang berada autoriti. Dia boleh nak panggil siapa saja yang dia suka. Okey. Jadi bila itu berlaku, kalau yang di atas tu menentukan bahawa pencapaian objektif itu harus ditentukan dengan exam. Harus disediakan buku teks supaya pelajar boleh mencapai sesuatu yang kita katakan sebagai teacher centered. Okey, di kurikulum difahami oleh guru, guru melaksanakan sebagaimana kurikulum, kehendak kurikulum. Dan mesti mengikut step. Okey, habis satu benda. Okey, jadi satu objektif itu mesti dicapai. Okey, dan pendekatan ini sebenarnya lebih dekat dengan dikatakan curriculum standards. Okey, yang namakan perkataan standard itu kerana apa? Kerana kita dah letakkan standard sampailah kepada pelajar. Apa yang jadi pada pelajar itu cerita nombor dua. Yang penting kita dah ada objektif macam mana kita nak bentuk nanti quote unquote pelajar yang terhasil. Yang kedua, tabah. Tabah dia sebaliknya. Okey, kalau yang pertama tadi kita katakan behaviorist. Okey, dia nak pelajar bertingkah laku begini. Maka guru akan memastikan berdasarkan kurikulum pelajar mesti bertingkah laku begini. Dan tingkah laku yang paling ketara yang kita mahu tak mahu, kita nak nafi pun tak guna, bahawa tingkah laku belajar untuk lulus peperiksaan. Semua orang bertindak bergerak seperti itu. Itu Tyler. Kita sebenarnya lebih dekat dengan Tyler. Yang kedua, tabah. Tabah ni sebaliknya. Dia melihatkan kepada keperluan pelajar, learning experience pelajar. Bagaimanakah learning experience yang paling terbaik untuk pelajar? Barulah dia akan melibatkan guru dan barulah guru akan melibatkan pihak kementerian untuk menyediakan kurikulum. Maknanya guru terlibat juga dalam pembinaan kurikulum secara yang aktif. Dan ciri-ciri yang ketara untuk tabah ini, bila sampai kepada pihak atasan, maka dia hanya menyediakan rangka-rangka kurikulum yang fleksibel saja. Konten-konten yang fleksibel. Maka gurulah akan dipastikan untuk sampai supaya ianya sesuai dengan keperluan dan kehendak pelajar. Supaya memberikan learning experience yang baik kepada pelajar. Tidak banyak negara yang mengambil tabah ini. Dan yang paling ketara, kalau daripada pembacaan saya adalah Finland. Kenapa Finland? Finland sangat mementingkan kefahaman pelajar, experience yang pelajar alami, supaya apa yang pelajar belajar itu sebenarnya datang daripada kehendak mereka sendiri. Okey, bukan daripada kehendak orang atas. Okey, maka adalah yang in between. Okey, contohnya UK, kalau tak silap saya, in between. Okey, dia juga ada satu kurikulum yang fleksibel dan dia memberikan penekanan kepada experience pelajar, learning experience sebanyak mungkin kepada pelajar. Okey ya. Jadi anda kena faham kenapa kita berkiblat kepada exam, kerana apa yang kita sediakan di atas itu untuk dicapai berdasarkan penilaian examination. Kita ada bahagian peperiksaan. Okey, kita ada skema-skema yang rigid sekarang kalanya. Okey, kalau dulu setiap bulan, setiap minggu kita ada test ujian, apatah namanya, whatever is it, sampailah kepada pelajar mengambil SPM, mereka belajar untuk exam. Okey, dan itu tidak berlaku di barat. Mereka ada exam juga, mereka bukan sepenuhnya terbuka, tetapi mereka exam ketika pelajar berumur 15 tahun. Kita ketika berumur sekurang-kurangnya pada berumur 12 tahun kita dah ada satu exam. Okey, dan exam-exam yang diadakan setiap penggal dengan grade-grade yang diberi keutamaan. Okey ya. Jadi dengan itu kita tidak boleh hairan kenapa
begitulah yang kita ada sekarang. Kita punya kelas ramai pun kita tak ada masalah, 40 orang ke 30 orang tak ada masalah. Kenapa? Kerana kita ada buku teks. Kita nak pastikan mereka belajar ikut buku teks. Kalau mereka belajar ikut buku teks, ikut apa sahaja yang kita perlukan untuk lulus peperiksaan, maka mereka boleh lulus dengan jayanya. Okey, pengalaman mereka sakit ke, pengalaman mereka stres ke, pengalaman mereka tidak menarik ke, itu sebenarnya tidak boleh mengatasi keutamaan kita untuk menghabiskan silibus, menyediakan pelajar untuk mengambil peperiksaan. Itu daripada falsafah pembinaan kurikulum Tyler, bukan daripada saya. Okey. Yang saya boleh rumuskan apa yang berlaku di sekitar kita supaya kita faham itu sebenarnya yang kita anuti sekarang ini. Okey, jadi mudah-mudahan dengan adanya sedikit penjelasan ini, anda pun juga boleh memahami kenapa harapan kita untuk menghapuskan peperiksaan itu mendapat tertangan. Okay, sedangkan tujuan pendidikan itu adalah untuk membina masyarakat yang berjaya, dan kejayaan itu tidak terjurus kepada mendapat grade A dalam peperiksaan sahaja. Okey, itu sahaja yang sempat saya berkongsi. Okey, besok kita berjumpa dalam satu forum bersama dengan ibu bapa yang pada pengalaman di luar negara dan juga dengan mereka yang mengajar di dalam negara. Okey, semuanya orang yang hebat-hebat belaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.